Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kembali kita ke channel Pewarisan Setia Kasih. Siapa saya? Sebelum ni yang pun duk tengok Pewarisan Setia Kasih, ada Tabib kan? So, episod kali ni, kenapa saya? Okey, saya perkenalkan diri saya Bot Syaradik ataupun Apik itu. Saya salah seorang director lah dalam Pewarisan Setia Kasih ni. Yang mana sebelum-sebelum ni, yang video yang buat tengok tu bawa arahan saya. Saya bukan cakap seorang. Hari ni saya ada tetamu saya. Siapa tetamu saya? Saya akan cerita. Okey, kepada yang dah tengok video ni, yang tengah tengok video ni, tolong support, like, komen, subscribe video ni di channel Pewarisan Setia Kasih. Okey, siapa di sebelah saya? Beliau adalah seorang pengasas atau pemulanya Pewarisan Setia Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Tabib Ku Indra Sepuh daripada channel Pewarisan Setia Kasih. Ya guys, sebelum ni apa duk tengok dia duk cakap apa, Tabib duk cakap apa semua. So hari ni saya dengan dia nak menceritakan sedikit sebanyak tentang apa itu Pewarisan Setia Kasih. Itulah tercetusnya video pada episod kali ni, iaitu kita panggil konsep santai malam. Okey Tabib, siap Tabib? Siap, alhamdulillah. Okey. Kak, saya ada beberapa soalan untuk kita tanya tabib kita. So, kita terus mulakanlah soalan kita, boleh? Boleh. Untuk pengetahuan hampa semua, sekarang ni dah 2 pagi. So, kami terpaksa buat video ni sebab banyak feedback. Alhamdulillah tabib, alhamdulillah. Banyak feedback daripada penggemar-penggemar sejarah yang tanya kami, bila nak buat video lagi. Alhamdulillah, saya sebagai director dan tabib sebagai pengasas sangat appreciate lah dengan orang kata apa, galakan daripada subscriber kita. Okey, kat sini saya ada beberapa soalan untuk kita tanya tabib kita. Dan apa itu Pewarisan Setia Kasih, dan siapakah pengasasnya, kita akan tanya. Okey Tabib, soalan pertama saya, apakah itu Pewarisan Setia Kasih? Okey, Pewarisan Setia Kasih ni terbahagi kepada dua, iaitu rawatan dan sejarah. Rawatan ni dia berkonsepkan rawatan Islam lah. Dan berkonsepkan sejarah ni pula dia tertumpu kepada sejarah makam-makam sahaja. Jadi sejarah makam-makam ni untuk kita menaikkan semula sejarah-sejarah warisan yang terdapat di dalam negara kita inilah. Jadi untuk sejarah makam-makam ni kita akan bermulanya dulu di negeri Pulau Pinang. Okey, cantik, agak jelas. Okey, soalan kedua tadi sebenarnya saya nak tanya, kenapa Pewarisan Setia Kasih? Tapi dalam tu pun dah macam dah ada jawapan. Saya boleh jawab kenapa Pewarisan Setia Kasih ni macam Pewarisan Setia Kasih ni ditubuhkan atas dasar mengkaji atau mencari sejarah-sejarah Melayu. Merupakan mencari di mana makam-makam pejuang-pejuang Melayu lama. Sedikit sebanyak lebih kurang macam itulah. Okey, soalan yang seterusnya kita terus ke soalan seterusnya. Okey, sebelum tu saya nak beritahu kepada yang dah tengok video sebelum ni, first episode kami adalah iaitu Makam Pulau Keramat. So saya nak tanya Tabib, kenapa Makam Pulau Keramat adalah salah satu episod pertama untuk Pewarisan Setia Kasih? Okey, di Pulau Keramat ni dah terletak di Tanjung Bunga lah. Di Tanjung Bunga. Dan saya pernah bekerja Tanjung Bunga Pulau Pinang mungkin di tak Tanjung Bunga di Pulau Pinang. Dan saya juga pernah bekerja di sana sebagai water sport. Okey, water sport. Jadi saya pilih Pulau Keramat ni sebagai episod pertama ni sebab saya rasa tak banyak pun orang yang tahu di sebuah pulau kecil tu adanya sebuah makam lama. Okey, guys, betul guys. Untuk pengetahuan hampa juga, yang mana dalam video yang pertama tu, kalau hampa tengok episod pertama Makam Pulau Keramat, iaitu makam Syekh Muhammad Kudus Auliaullah. Okey, makam beliau ni agak, kalau dalam bahasa kita ni, rare lah. Sebab setibanya kami di makam tu, kami disambut dengan burung berkicauan, kan, dengan hujannya lagi, dan sedikit sebanyak info untuk hampa juga, untuk pengetahuan hampa. Masa video pertama tu, saya lah, handphone saya ni terjatuh dalam laut. Itulah sedikit banyak
Itu ujian bagi saya lah. Tapi kami teruskan, alhamdulillah. Okey, tempat yang kita pergi Pulau Keramat tu, kami pada video pada hari tu kami tak boleh melalui nak ke pulau tu gunakan speedboat. So dalam video tu kalau hampa tengok, kami terpaksa gunakan jet ski. Ya, sebab masa tu speedboat tak dibenarkan untuk apa? Operasi. Jadi kita terpaksa menaiki jet ski lah untuk sana. Alhamdulillah semuanya selamat lah. Alhamdulillah semua selamat. Dan feedback itulah, disebabkan feedback episod pertama Pulau Keramat itulah kami terpanggil untuk buat video santai ni, nak menjelaskan lagi sedikit sebanyak makam Pulau Keramat dan sedikit sebanyak juga apa itu Perwakilan Setia Kasih. Baik. Okey, soalan seterusnya untuk saya dan hampa tahu juga. Okey, pun tahu untuk mengetahui hampa, dalam Malaysia atau tanah Melayu kita ni sangat banyak makam yang berada di Malaysia sendiri ni. Saya rasa ratusan makam. Tapi dan untuk mengetahui hampa juga, Pulau Pinang terdapat banyak juga makam. Okay, kita tanya berapa makam yang berada di Pulau Pinang tadi? Di dalam Pulau Pinang ni terdapat 25 makam. 25 makam masuk di pulau dan juga di seberang ni lah. Okey, mungkin depa tertanya apa tu seberang tu pulau. Okey, Pulau Pinang ada di sebelah pulau, orang panggil Tanjung. Kalau belah seberang orang panggil Tanah Besar lah. Benar. Okey. So ada 25 makam. Ya. Dan daripada 25 makam tu kita ada buat video satu makam, iaitu makam Pulau Keramat. Ya, makam Pulau Keramat. So bakinya tinggal lagi 24 makam. InsyaAllah kita akan habiskan dengan izin Allah, insyaAllah. Okey, tapi 24 makam ni apakah video seterusnya, makam seterusnya? Di manakah? Kita boleh bagi clue sikit ke? Okey, untuk episod yang kedua ni kita mungkin akan pergi ke Tanjung, iaitu Jalan Datuk Koyah. Nak sebut makam Datuk Koyah lah. Makam Datuk Koyah. Lepas tu di Kampung Melayu. Okey. Makam Syekh Akil. Syekh Akil. Okey. Dan juga apa? Sorry. Dan di Sungai Semambu pun ada makam Syekh Al-Fatani. Dan banyak lagi. Sangat banyak. Kita nak tahu juga, macam saya sendiri, saya sebagai direktur dalam Perwakilan Setia Kasih ni, saya hanya menjalankan kerja atau mensiapkan video saja untuk Perwakilan Setia Kasih. Yang mencari info atau merisik pasal sejarah makam-makam ni adalah tabib kita. So saya nak tanya, kenapa minat dengan sejarah makam ni? Minat dalam sejarah makam ni supaya saya boleh berkongsi dengan masyarakat. Siapakah mereka ni? Okey. Apa sumbangan mereka, jasa-jasa mereka kepada negara kita ni. Jadi bagi saya amat penting lah untuk masyarakat tahu sumbangan-sumbangan mereka ni pada negara kita ni. Jadi sangat penting lah pada semua masyarakat ni. Betul, bagus juga. Okey, seterusnya, okey, dalam orang kata kancah 2020 ni sangat ramai YouTuber tumbuh macam orang kata apa, macam cendawan tumbuh. Sangat ramai, kita boleh tahu di mana saja bila kita buka YouTube, channel ni. Okey, kenapa tabib ni terpanggil untuk buat channel Perwakilan Setia Kasih ni? Kenapa? Satu dalam channel YouTube ni banyaklah yang bersaingan. Jadi Perwakilan Setia Kasih ni pun kita pun ambil alih juga untuk bersaing secara sihat. Betul. Lagi satu, kita dalam YouTube ni juga kita boleh share segala maklumat sejarah makam-makam ni kepada semua masyarakat. Sebab sekarang ni, zaman ni sekarang ni pun banyak ke arah channel YouTube ni. Mana-mana saja pun kita tengok, orang akan tengok video, akan tengok YouTube. So macam yang saya faham, Perwakilan Setia Kasih, kami di dalam Perwakilan Setia Kasih ni, kami ibarat seperti bersaing juga untuk mendapatkan tempat dalam channel atau YouTubers, orang kata. So kenapa kita memilih Perwakilan Setia Kasih ni sebagai channel sejarah? Ialah dah banyak, kalau hampa tengok semua channel hanya buat review makan. So kita cuma lari pada konsep yang orang muda buat lah ni lah. Kita buat
mencari sejarah. So sejarah ni tak semua sejarah yang didendang. Betul. Macam cuma kalau kita basically pada pengajian sekolah, kita hanya kenal pahlawan-pahlawan yang diberi nama lah, macam Tok Janggut, macam ada nama yang seterusnya tu. Cuma yang untuk Pawai Setia Kasih ni, kami mengetengahkan makam atau pejuang-pejuang ni yang dipanggil wali Allah lah, wali Allah. So di mana makamnya, hampa kena tengok, hampa kena support pewarisan Setia Kasih. Okay, saya nak tanya soalan lagi. Target kita atau target Tabib ni dalam pewarisan Setia Kasih ni, apakah target Tabib untuk channel kita ni? Target untuk dalam pewarisan Setia Kasih ni, untuk masyarakat tahu sedikit banyak tentang sejarah kan. Banyak tentang sejarah. Jadi kita nak, utamanya sekali kita nak mendendangkan. Kita nak mendendangkan perjuangan mereka ni kepada masyarakat. Supaya sejarah tu takkan hilang. Betul. Sejarah tu takkan hilang, takkan hapus itu saja. Jadi pentinglah bagi saya dalam pewarisan Setia Kasih ni untuk menaikkan semula warisan-warisan Melayu yang terdapat di dalam negara kita ni lah. Setakat ni kita cuba habiskan beberapa makam pewarisan Setia Kasih ni saya cuba nak habiskan dulu di negeri Pulau Pinang ni. Pulau Pinang. Saya takkan sesekali melangkau ke negeri-negeri lain. So kita ikut turutan lah. Saya akan cuba ikut turutan, insyaAllah. Doakan. So macam kita kata tadi, sebanyak 25 makam di Pulau Pinang dan 1 makam dah selesai dengan izin, insyaAllah. Alhamdulillah dah. So ada baki 24. Antara 24 ni kami akan select di mana atau apa makam siapa akan kami akan bukan terjah, meneroka lah orang kata, sikit sebanyak. Dan kami bukan hanya menunjuk makam, kami cuba atau selidik cari maklumat tentang makam itulah. Ya, di dalam pewarisan Setia Kasih ni, apa yang kita cuba sampaikan tu, kita terlebih dahulu kita cari sumber dahulu. Dan kita takkan suka-suka untuk cerita sejarah-sejarah yang terdapat di satu tempat tu lah. Kita akan rujuk dulu, research lah. Kita akan research dulu untuk pengetahuan semua lah kan. Takkanlah kita nak pergi satu tempat tu, ibarat kata kita nak pergi rumah orang, kita tak kenal orang tu kan. So kita kenal dulu. Semacam itulah yang saya faham dengan Tabib ni. Okay. Dalam pewarisan Setia Kasih ni juga, kami tubuhkan pewarisan Setia Kasih ni, macam saya sendiri dan tim saya kenal Tabib kita ni di orang kata apa, dalam ruang media sosial juga. Cuma rezeki kami bekerjasama, sebabkan kami satu tim, saya satu tim production untuk buat video dan berjumpa Tabib. Bila saya bercerita dengan Tabib, bercerita dengan saya untuk mengetengahkan sejarah-sejarah Melayu atau makam-makam lama di negara kita ni, saya sangat terpanggil, sangat berminat lah. Sebabkan pada usia yang orang kata agak muda ni, tak semua orang yang nak ketengahkan sejarah-sejarah Melayu. So kita, alhamdulillah, insyaAllah kita salah satu channel lah untuk ketengahkan sejarah-sejarah Melayu atau makam-makam yang tak didendang. Okey, Tabib, sebelum saya atau sebelum Tabib pewarisan Setia Kasih ni, bila tercetusnya pewarisan Setia Kasih ni? Pewarisan Setia Kasih ni ditubuhnya pada tahun 2018. Okey. 2018, dan pada tahun 2020 ni jugalah saya berfikir sangat elok lah untuk kita kongsikan dengan masyarakat. Okey, so tahun 2020 ni adalah tahun luck lah, insyaAllah. Dan saya suka ulangi apa itu kepada semua yang menonton video ni, mohon support atau bagi tahu kawan-kawan, ini adalah satu channel yang bukan channel mengarut lah. Bukan channel yang suka-suka buat lah. Kami mengandungi intipati yang berkenaan sejarah Melayu. InsyaAllah kita akan mengangkat pejuang-pejuang lama, bukan saja di nama yang dah kenal, yang tak kenal. Itulah harapan kami, insyaAllah. Perjuangan yang tidak didendang. Betul. Perjuangan yang tak didendang. Dan macam saya sendiri, harapan saya ada target. Kita semua ada target untuk buat YouTube channel ni. Semua kita ada target. Macam saya target saya cuma nak orang faham
Pewarisan Setiap Kasih ni mengangkat satu benda yang lain daripada lain. Channel yang banyak-banyak dalam Malaysia ni, insyaAllah. So harapan juga untuk semua doakan kami dan share, subscribe, support. Tolong bagi tahu kawan-kawan, insyaAllah. Okay, akhir kata daripada saya sendiri. Kalau akhir kata daripada saya, belajarlah sejarah itu. Jangan sampai sejarah itu mengajar kita pula. Okay, akhir kata pada tabik. Saya curi ayat tabik. Ya, itulah sikit banyak berkenaan Pewarisan Setiap Kasih ni, untuk masyarakat semua tahu apa aktiviti Pewarisan Setiap Kasih ni. Jadi itulah, saya mohon kepada semua support lah Pewarisan Setiap Kasih ni. Jangan lupa subscribe channel Pewarisan Setiap Kasih. Okay guys, okay, kami mengundur diri dulu untuk episod ni. Saya ulangi, episod ni adalah episod santai bersama Tabik, pengasas Pewarisan Setiap Kasih. So terima kasih yang mana menonton. Jangan lupa like, subscribe Pewarisan Setiap Kasih. Sekali lagi saya ulangi, belajarlah sejarah itu. Jangan sampai sejarah pula mengajar kita. Assalamualaikum.